Sudah pukul 11.05. Rasanya boleh sudah mula. Sekejap ya. Dengarkan suara? Zura? Dengar? Dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum tu terima kasih. Kalau boleh share lah banyak-banyak, react sikit lah, love gitu, like, okay. Baik, melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Okay. Nama diberi Nurul Syazrin binti Muhammad Jasni, merangkap pengacara majlis pada pagi ini. Baiklah, saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian, salam ukhuwah. Bersyukur kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita masih mampu bernafas, mendengar, melihat dan boleh menghadiri bicara santai di pagi Rabu yang mulia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang cantik bergaya pada pagi ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk bicara santai kita pada pagi ini. Tajuk bicara santai kita berkisar pandangan ahli sunnah wal jamaah dan ahli firqah yang lain terhadap pelaku dosa besar. Menarik ya tajuk kita hari ini. Lebih menarik lagi apabila bicara santai kita dilihat dan diikuti terus oleh rakan-rakan muka buku ataupun Facebook pada pagi ini. Baiklah, sebelum saya mulakan bicara santai kita pada pagi ini, izinkan saya mulakan dengan sepatah dua kata. Baiklah, Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah bersidang di Langkawi telah memutuskan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah sahaja yang diterima pakai di negara Malaysia. Ahli Sunnah wal Jamaah adalah ahli kumpulan yang berpegang teguh dengan Al-Quran, hadis dan perkara yang dibawa oleh sahabat Nabi serta menentang bid'ah. Istilah khusus pula bagi Ahli Sunnah wal Jamaah ialah golongan yang bertentangan dengan golongan bid'ah dan golongan yang mengadakan perkara baru di dalam agama seperti Syiah, Khawarij, Jamiah, Mu'tazilah, Murji'ah serta golongan yang serupa seperti mereka. Ahli Sunnah wal Jamaah mempunyai pandangan beberapa isu iaitu Al-Quran, Al-Quran bukan makhluk, melihat Allah, pelaku dosa besar, iman bertambah dan berkurang dan qada dan juga qadar. Di dalam penulisan ini, di dalam bicara santai pada pagi ini akan difokuskan kepada isu pelaku dosa besar, iaitu apakah pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya kita berkenalan dengan kedua panel kita pada hari ini. Panel pertama kita yang memakai tudung berwarna kelabu, Saudari Azura binti Abdullah. Selamat datang. Saudari, apa kabar? Alhamdulillah, sihat. Saudari moderator, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik saja.
Okey, seterusnya saya perkenalkan ahli panel kedua kita, iaitu saudari Nur Afifah Shakira binti Japari. Selamat datang saudari. Saudari apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey. Baiklah, usai salam perkenalan dengan semua ahli panel, kembali kita kepada topik kita iaitu pandangan ahli sunnah wal jamaah dan ahli firqah yang lain terhadap pelaku dosa besar. Sidang hadirin yang dihormati, sebelum kita melangkah dengan lebih jauh lagi, eloklah kiranya kita menelusuri apakah sebenarnya konsep dosa itu sendiri. Bagi menjawab persoalan ini, saya sendiri yang akan merungkai konsep dosa itu. Baiklah, konsep dosa yang saya akan huraikan ada dua bahagian, iaitu definisi dosa, pembahagian dosa serta contohnya. Baiklah, untuk definisi dosa. Dosa dalam bahasa Arab disebutkan rijzun, ianya juga disebut keji, kotor dan juga azab. Dosa berdasarkan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud kebajikan adalah budi pekerti yang baik dan dosa yakni kejahatan adalah sesuatu yang menimbulkan keresahan pada dirimu di mana kamu merasa tidak senang apabila perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Para ulama telah mengklasifikasikan dosa dalam 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama adalah dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya seperti kafir, menyekutukan Allah, takabur, tidak menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta tidak meninggalkan apa yang dilarangnya. Contohnya meninggalkan dengan sengaja rukun-rukun Islam dengan hak-hak Allah. Yang kedua pula ialah dosa dengan diri sendiri. Ianya bermaksud manusia tidak mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu Taala dan meninggalkan perkara yang dilarangnya. Bermaksud ia telah menzalimi diri sendiri dan sengaja mengundang kepada murka Allah Subhanahu Taala. Yang ketiga adalah dosa dengan makhluk lain. Sebagai contoh, sikap atau perbuatan memusuhi dan menyakiti orang lain, merampas hak ataupun harta orang, memfitnah ataupun menyebarkan keburukan orang. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai konsep dosa. Seterusnya soalan saya kepada ahli panel pertama. Kita beralih kepada ahli panel pertama pula ya. Okey, apakah faktor-faktor pelaku dosa besar? Dipersilakan panel pertama. Testing, dengar suara? Dengar. Terima kasih Cik Moderator. Tadi Cik Moderator kita mulakan bicara santai kita pagi ini dengan pantun. So, pihak di sini pun ingin membalas pantun tersebut. Baiklah. Anak gadis tuan cantik jelita dipinang pria dari seberang desa. Salam Cik Moderator, saya terima. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Cik Moderator dan kepada rakan panel saya Nur Afifah Shakira dan tidak lupa juga kepada para hadirin sekalian. Terima kasih kerana sudi menghadirkan diri ke bicara santai pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan dapat diambil pengajaran. Okay. Baiklah, tanpa melengahkan masa saya masuk kepada tajuk yang diberikan kepada saya iaitu faktor-faktor pelaku dosa besar. Nabi SAW bersabda, Ijtanibu sab'ah maubiqat. Qalu, ya Rasulullah, wa ma hunna? Asyirku billah, was-sihru, wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq, wa aklu ar-riba, wa aklu mal al-yatim, wal tawli yaumuz zahfi, wal khazaf al-muhassiras al-mu'minas al-ghafiras. Maksudnya, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah ia? Lalu Rasulullah menjawab, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah,
kecuali dengan hak, makan riba, makan harta anak yatim, lari ketika peperangan, dan menuduh wanita baik-baik berzina. Sebelum itu maafkan saya jika ada gangguan suara-suara. Okey. Seterusnya. Baiklah, saya teruskan. Daripada hadis yang saya telah bacakan tadi menunjukkan antara 7 dosa besar yang telah disebutkan seperti yang saya sebutkan tadi. Seiring dengan perkembangan zaman, manusia pada hari ini semakin lalai dan semakin jauh daripada landasan agama yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hal ini berlaku disebabkan manusia terlalu memikirkan hidup di dunia. Manusia terlalu cinta dunia berbanding akhirat. Hal ini juga berlaku disebabkan beberapa faktor. Seperti yang kita tahu, apabila berlaku sesuatu perkara tu pasti ada sebab kenapa ia berlaku. Oleh itu saya akan jelaskan 5 faktor pelaku dosa besar. Baiklah, faktor yang pertama adalah pengaruh rakan sebaya. Kajian pada April 2019 yang melibatkan 10,000 individu yang berusia dari 13 tahun sehingga 75 tahun yang melibatkan beberapa negara dari Australia, Perancis, Jerman, India, Arab Saudi, Malaysia, Emiria Arab Bersatu atau UAE, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Daripada hasil kajian tersebut menunjukkan 10 orang daripada 10,000 orang mengatakan mereka tidak berminat untuk mempunyai sahabat atau tidak berminat untuk mempunyai rakan. Dan 1 daripada 5 orang menyatakan bahawa mereka tidak bersahabat. Daripada hasil kajian tersebut menunjukkan majoriti penduduk di dunia ini mempunyai sahabat, mempunyai rakan. Hal ini dikatakan demikian kerana sahabat atau rakan merupakan peneman kita ketika susah dan senang, ketika suka dan duka. Lepas tu kalau kita tidak sahabat, kita mesti akan rasa sunyi. Tiada tempat kita mau share masalah, tiada tempat kita mau share cerita. So, dan kita lebih banyak melakukan aktiviti bersama kawan-kawan kita berbanding dengan keluarga kita. Oleh itu, kalau kita mempunyai kawan yang positif, dia akan membawa impak yang positif pada diri kita. Tapi kalau kita ada kawan yang negatif, dia akan memberi impak yang negatif pada diri kita. Oleh itu, pengaruh rakan sebaya ni sangat memberi impak yang besar dalam melakukan dosa besar. Kerana seperti yang saya katakan tadi, jika kita mempunyai sahabat yang positif, yang baik, kita akan terikut-ikut untuk berbuat baik. Namun, jika kita mempunyai kawan yang negatif, ada perangai negatif, kita pun akan terikut-ikut untuk melakukan perangai negatif. Oleh itu, dalam pemilihan rakan adalah sangat penting. Kita sendiri boleh menilai mana rakan yang baik dan mana rakan yang kurang baik. Namun, jika kita mempunyai rakan yang kurang baik, kita tidak boleh meninggalkan dia sepenuhnya. Kita kena perlahan-lahan untuk bawa dia ke arah kebaikan. Hal ini dikatakan demikian kerana Allah hadirkan dia dalam hidup kita untuk menguji rasa sabar kita. Sejauh mana kita sabar dengan perangai dia. Dan di samping itu kita akan dapat pahala sabar dengan perangai dia. Untuk mengubah orang tidak semudah yang kita ungkapkan. Tidak semudah hari ini kita suruh dia berubah, esok dia sudah berubah. Tidak. Dia akan memakan masa yang lama. So, sebagai seorang remaja, sebagai seorang sahabat, kita kena jadilah seorang sahabat yang baik untuk rakan-rakan kita agar kita dapat membawa impak-impak yang positif. Bukannya impak-impak yang negatif yang akhirnya akan menyumbangkan kepada berlakunya dosa-dosa besar yang tidak diinginkan. Baiklah, saya beralih kepada faktor yang kedua, iaitu pengaruh media massa. Pengaruh media massa juga adalah faktor yang sangat besar memberi impak kepada berlakunya dosa besar. Hal ini dikatakan demikian, pelbagai taktik atau cara yang digunakan untuk merosakkan jiwa seseorang remaja, khususnya remaja Islam pada hari ini. Contohnya, rancangan hiburan yang keterlaluan aksinya semakin berleluasa ditayangkan
sehingga menjatuhkan maruah dan martabat, especially terutamanya wanita Islam. Sebagai contoh, aksi berpelukan dekat media massa, dekat media sosial, di mana-mana kita boleh lihat pada hari ini. Orang lihat aksi berpelukan, aksi berpegangan tangan tu adalah sehingga orang anggap sebagai perkara yang normal. Padahal sebenarnya perkara tersebut tidak normal. Dia menyumbang kepada dosa besar, permulaan kepada zina, menyumbang kepada dosa besar di dalam Islam. Seterusnya, media massa pada hari ini semakin tidak terkawal. Banyak bahan-bahan yang tidak sesuai, seperti bahan-bahan duca yang sangat mudah diakses, hanya berada di hujung jari. Boleh akses dekat media massa, media sosial, semuanya ada. Sangat tidak terkawal dan sangat-sangat membimbangkan. Seterusnya, daripada media massa ni juga, filem barat semakin masuk ke dunia kita yang dibawa masuk. Contohnya daripada filem-filem barat tu, dari segi pemakaian para pelakon tidak mengikuti syarak, menjolok mata, lepas tu aksi-aksi ganas yang dipertontonkan sehingga ditiru oleh orang remaja pada hari ini yang akhirnya akan merosakkan minda masyarakat dan mendorong mereka untuk menjadi jahat, terutamanya budak-budak. Sebab itulah budak-budak tidak digalakkan untuk tengok aksi-aksi ganas, filem-filem yang sedemikian, sebab budak-budak ni adalah antara individu yang mudah terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Oleh itu jelas menunjukkan pengaruh media massa ni sangat memberi impak yang besar terhadap berlakunya dosa besar. Kita kena pandai mengawal cara penggunaan media sosial dan media massa yang ada pada hari ini. Seterusnya kita masuk kepada faktor yang ketiga, iaitu kejutan budaya. Kejutan budaya, gaya hidup bebas dan cara pemakaian barat yang telah memasuki minda dan pemikiran rakyat pada hari ini. Kalau kita tengok dunia pada hari ini, pemakaian tidak menutup aurat, semakin menjolok, pakaian seksi, tidak bertudung. Itu pengaruh daripada barat. Secara perlahan-lahan barat masuk dalam cara pemakaian barat, gaya hidup barat masuk ke dalam minda masyarakat pada hari ini dan ianya sangat membimbangkan. Antara contoh lagi yang boleh saya bawakan, viral beberapa tahun yang lalu seorang wanita Islam bertudung naik ke pentas dan dia peluk artis K-pop Korea. Saya yakin mesti dalam sini mesti tahu cerita tu yang viral baru-baru tu. Ia sangat tanpa menghiraukan maruah dirinya dan berkelakuan sedemikian. Ia amat memalukan. Perkara tersebut tidak sepatutnya berlaku, terutamanya dalam kalangan remaja pada hari ini, kerana remaja pada hari ini merupakan penerus kepada perjuangan agama, penerus kepada Islam itu sendiri. Jika remaja pada hari ini rosak, bagaimana agama pada masa akan datang? Bagaimana generasi dan Islam pada masa akan datang? Seterusnya, kejutan budaya ini juga berlaku apabila berlaku perpindahan masyarakat dari kampung ke bandar. Hal ini selalu berlaku apabila orang kampung pergi bandar untuk mencari pekerjaan. Dan apabila sampai di bandar, tiada orang yang tengok, tiada keluarga yang nasihat apabila melakukan sesuatu benda yang tidak sepatutnya. Sebab itulah berlakunya pergaulan bebas dari kampung, kejutan budaya sampai bandar tiba-tiba pergaulan bebas. Ada juga sampai bandar dari bertudung tidak bertudung, dari pakaian sopan kepada pakaian tidak sopan. Itu sangat-sangat membimbangkan. Seperti yang saya tekankan tadi, remaja pada hari ini merupakan aset kepada negara. Remaja pada hari ini merupakan aset kepada agama. Remaja pada hari ini sepatutnya menjadi aset kepada agama yang memperjuangkan agama untuk generasi akan datang.
Jika remaja pada hari ini rosak, bagaimana agama kita pada masa akan datang? Sangat-sangat membimbangkan dan sangat-sangat merisaukan. Seterusnya, saya masuk kepada faktor yang keempat, iaitu sikap ingin mencuba. Sikap ingin mencuba ni pun sangat berbahaya kerana dia merupakan tumbang kepada berlakunya dosa besar. Menurut laporan Sinar Harian, seorang remaja berusia 16 tahun ketagihan syabu ketika beliau mula ketagihan syabu sejak beliau mencubanya ketika berusia 15 tahun. Maksudnya masa 15 tahun tu dia mau cuba-cuba je. Sampailah dia 16 tahun, dia sudah sangat-sangat ketagih dengan syabu itu. Remaja pada hari ini ataupun masyarakat hari ini biasalah kan, bila ada benda baru kita mesti ingin mencuba. Seperti macam TikTok, viral TikTok, challenge itu, challenge ini. Kita sebagai remaja mesti ada perasaan ingin mencuba. Jadi sebelum kita cuba benda tu, kita kena nilai dengan diri, kita kena nilai sama ada benda tu datangkan positif, kesan yang positif atau tidak. Kalau kesan yang positif, then kita boleh buat. Tapi kalau dia mendatangkan kesan yang negatif, tinggalkan. Sebab dia tidak mendatangkan apa-apa faedah, malah mendatangkan dosa kepada kita. Seterusnya, menurut laporan harian Metro pada tahun 2017, seramai 744 lelaki dan 756 wanita disabit kesalahan jenayah mengikut enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Johor 1997 kerana berkhalwat dan persetubuhan luar nikah sepanjang tahun 2007. Hal ini sangat menyedihkan. Jumlah yang dinyatakan bukanlah sedikit tetapi banyak. Bukan 7 orang, bukan 70 orang, bahkan 700 orang. 744 lelaki dan 756 perempuan. Sangat-sangat menyedihkan. Mereka sampai sanggup gadai maruah demi kepentingan nafsu. Sangat-sangat membimbangkan kerana dari sikap ingin mencuba benda simple, akhirnya menyumbang kepada berlakunya dosa besar. Berzina, berkhawlat, persetubuhan luar nikah yang kita anggap ingin kita mau cuba-cuba je. Benda simple kita mau cuba je. Mau cubalah ada girlfriend, mau cubalah ada boyfriend. Tapi kalau benda tu tidak terkawal, dia akhirnya menyumbang kepada berlakunya dosa besar. So, kita dikurniakan akal. Allah kurniakan manusia akal yang istimewa daripada makhluk yang lain. Kita saja yang ada akal. So, kita kena pandai berfikir. Sesuatu benda, kalau kita ingin mencuba sesuatu benda tu, kita kena fikir. Sama ada dia datangkan kebaikan atau tidak. Kalau datangkan kebaikan, then boleh buat. Tapi kalau tidak datangkan kebaikan, jangan buat. Seterusnya, faktor yang terakhir adalah kurang perhatian daripada ibu bapa. Saya meletakkan faktor kurang perhatian daripada ibu bapa adalah antara faktor berlakunya dosa besar. Hal ini kerana apabila ibu bapa kurang memberikan perhatian yang kurang terhadap anak-anak mereka, anak-anak akan berasa mereka tidak mendapat kasih sayang yang sewajarnya daripada ibu bapa. Jadi mereka akan rasa ada kosong, ada ruang yang kosong. Jadi mereka akan keluar untuk mencari sesuatu yang boleh mengisi kekosongan tersebut. Jadilah berlakunya pergaulan bebas, berlakunya aktiviti lepak, merokok, syabu dan segala-gala perkara yang negatif. Apabila diorang lakukan perkara tersebut, diorang akan rasa kekosongan tersebut diisi. Gitu. Apalagi kalau diorang jumpa kawan-kawan, diorang akan rasa disayangi. Sebab apabila berada di rumah, mereka rasa kurang disayang. So, bila mereka keluar, diorang akan rasa disayangi, lebih dihargai oleh masyarakat di luar. Seterusnya, setengah ibu bapa ni meletakkan tanggungjawab menjaga anak-anak kepada pihak lain. Contohnya orang gaji, kawan-kawan, jiran, tetangga. Kesan dia, kasih sayang dan rasa hormat anak-anak semakin lama semakin hilang dan semakin terhakis. Kesannya lagi, apabila kasih sayang semakin lama, semakin hilang, semakin terhakis, jadi nasihat ibu bapa akan diingkari tanpa rasa bersalah. Kerana
ada anak-anak yang degil kan, bagi mereka ibu bapa tu macam sudahlah orang kurang kasih sayang, lepas tu orang ditinggalkan dengan orang yang lain. Jadi orang akan rasa ibu bapa tu tidak layak pun bagi nasihat dengan dorang. Sebab semakin melalui masing-masing sehingga mengabaikan tanggungjawab mereka untuk mendidik agama kepada anak-anak mereka. Mendidik agama kepada anak-anak sepatutnya adalah tanggungjawab utama ibu bapa ketika anak mereka berusia daripada masih kecil. Sebab melentur buluh biarlah dari rebungnya. Apabila dari kecil mereka terbiasa dengan hidup beragama, insya-Allah semakin lama semakin besar mereka akan terbiasa dengan hidup beragama. Insya-Allah mereka akan hidup dalam beragama dan terpelihara. Tetapi jika dari kecil mereka tidak dididik dengan didikan agama, mereka terbiasa dengan gaya hidup bebas, maka semakin besar mereka akan terbiasa dengan gaya hidup tersebut dan adalah sukar untuk mengubah mereka kembali. Oleh itu peranan ibu bapa untuk mendidik agama kepada anak-anak dari kecil amatlah penting. Ibu bapa juga haruslah mempunyai masa, meluangkan sedikit masa, sesibuk mana pun kena luangkan sedikit masa untuk anak-anak, dengar cerita mereka, dengar masalah mereka. Sebab anak-anak ni kadang-kadang orang rasa ingin meluahkan cerita, ingin berkongsi rasa dengan seseorang, tetapi orang tidak tahu siapa. Jadi ibu bapa kenalah luangkan masa pada anak-anak untuk dengar cerita, dengar masalah mereka. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya kupaskan tentang faktor-faktor pelaku dosa besar. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat diambil iktibar, mana yang baik kita ambil iktibar dan mana yang buruk kita tinggalkan. Seterusnya saya kembalikan kepada Cik Moderator. Okay, baiklah. Terima kasih saudari panel pertama kita atas lontaran faktor yang utuh lagi berisi. Saya setuju dengan faktor-faktor itu sebab 5 faktor tadi, 5 faktor penting tu, iaitu kenapa seseorang itu melakukan dosa besar, iaitu pengaruh rakan sebaya, pengaruh media massa, kejutan budaya, sikap ingin mencuba dan kurang perhatian daripada ibu bapa tu. Sebenarnya faktor tu sangat-sangat dekat dengan kita. Dia bukan jauh pun, sangat-sangat dekat. Mungkin jiran kita, sekampung kita gitu, kawan-kawan kita. Dia punya fakta ataupun faktor ni sangat-sangat dekat dengan kita. Jadi secara umum, bagi pandangan saya sendiri sebagai individu, kita sebagai seorang muslim ni haruslah memperbanyakkan mendalami ilmu agama agar tidak mudah terpedaya dengan hasutan negatif yang terlalu banyak pada hari ini. Dan satu lagi, saya sangat suka dengan statement remaja pada hari ini adalah aset kepada agama dan juga negara. Bagaimana, betul lah kata Azura, bagaimana kita bila aset kita rosak pada hari ini, macam mana agama akan datang? Jadi renung-renungkanlah. Baiklah, seterusnya saya beralih kepada panel kedua kita. Dia tidak sabar-sabar ini mau mau utarakan dia punya pandangan. Okay. Yang mana panel kedua kita akan menjawab persoalan utama topik kita pada pagi ini, iaitu apakah pandangan ahli sunnah wal jamaah dan ahli firqah lain terhadap pelaku dosa besar. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator kita pada hari ini, saudari Nurul Syazrin binti Muhammad Jafi. Sebelum saya memulakan bicara, izinkan saya memberikan serangkap pantun yang berbunyi, kompang bergema pusaka bangsa, dipalu oleh anak muda. Hadir Tuhan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Terima kasih kepada rakan-rakan yang masih setia bersama kami sampai ke masa ini. Okey. Tajuk yang akan saya bawa hari ini adalah pandangan ahli sunnah wal jamaah dan aliran firqah lain terhadap pelaku dosa besar. Aliran firqah di sini membawa maksud kelompok pemikiran lain selain ahli sunnah wal jamaah. Okay. Fahaman atau iktikad yang dipegang dan dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah bukan sesuatu yang baru
atau yang dicipta oleh ulama Islam. Dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW, segala bukti atau fakta mengenai ciri iktikad ini memang sedia ada, yang mana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengumpul semua fakta tentang mazhab ini. Sekejap ya, saya berhenti sekejap. Maafkan saya. Oke, disambung lagi. Maaf. Oke. Tambahan daripada itu, kita dapat lihat bahwa susunan beliau tidak ada sedikit perbezaan pun dengan prinsip iman seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang bermaksud, maksudnya seorang lelaki bertanya, "Beritahulah kami, wahai Rasulullah, mengenai iman." Lalu Nabi menjawab, "Engkau hendaklah percaya akan adanya Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan qada dan qadar. Oke, iman di sini dari segi bahasa bermaksud percaya, manakala dari segi istilah membenarkan dalam hati, mengakui dengan lidah, dan beramal dengan perbuatan ataupun anggota. Oke, saya teruskan lagi dengan sekejap ya. Menurut kepada perspektif kalam, pelaku dosa besar terdapat pelbagai aliran-aliran yang mana menyebutkan mengenai hukuman terhadap pelaku dosa besar. Di samping itu kita dapat tahu bahwa di sini saya membagi tahu persoalan pertama kali yang akan dibangkitkan mengenai pelaku dosa besar ini adalah siapa yang kafir dan siapa yang bukan kafir. Dalam arti kata lain, siapa yang telah keluar dari Islam dan siapa yang masih tetap teguh dalam agama Islam. Oke, kita masuk kepada keyakinan ahli sunnah wal jamaah mengenai pelaku dosa besar. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, pelaku dosa besar yang mana dari kalangan kaum muslim digelar sebagai muslim fasik. Apa yang dimaksudkan dengan fasik di sini adalah mereka yang melakukan maksiat atau meninggalkan perintah Allah atau menyimpang daripada jalan yang benar. Ini kerana dosa besar yang dilakukan ataupun kemaksiatan yang dilakukan tidak menyebabkan seseorang keluar daripada Islam, yang mana ia bukanlah mukmin yang sempurna imannya dan ia dikatakan mukmin dengan imannya tetapi fasik dengan dosa besar yang dilakukannya. Oleh itu kita menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini kita tidak boleh melabel seseorang yang melakukan dosa besar itu, walau bagaimanapun besarnya dosa dia tidak boleh dilabelkan untuk terus keluar daripada agama Islam. Oke. Seterusnya saya akan mengenai aliran firqah lain, yaitu aliran Khawarij dan pembahagian-pembahagian yang lain. Oke, aliran Khawarij ini adalah aliran yang muncul akibat tidak setuju dengan tahkim yang telah diadakan pada perang Siffin di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Muawiyah. Tahkim di sini bermaksud orang yang memberi kuasa menjatuhkan hukuman ke atas seseorang. Yang mana aliran Khawarij ini dia memfatwakan bahwa jika yang dinamakan sebagai dosa besar, ia tetap dosa besar dan tidak pula terbahagi kepada dosa besar dan dosa kecil. Menurut Khawarij juga, melanggar perintah Tuhan adalah berdosa besar dan tidak sesekali dikategorikan dalam dosa kecil, kerana dalam aliran Khawarij ini tiada dosa kecil, yang ada hanyalah dosa besar. Okey. Aliran yang kedua pula adalah Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah ni menyatakan bahawa orang yang melakukan dosa besar adalah kafir, yang dikategorikan keluar daripada agama Islam dan akan kekal di neraka, dan sesiapa yang setuju dengan tahkim orang yang memberi kuasa kepada menjatuhkan hukuman ke atas seseorang, mereka akan dilabel sebagai dikategorikan kepada orang yang berbuat salah dan disahkan kafir. Itu bagi pandangan Al-Muhakkimah. Okay. Seterusnya adalah pandangan Al-Najdat. Menurut pandangan Al-Najdat,
Kefahaman Al-Najdah terhadap pelaku dosa besar adalah kefahaman mereka dibina atas dasar bahawa orang kafir yang tidak setuju dengan mereka tempatnya akan kekal di dalam neraka. Okey. Yang mana mereka yang menjadi pengikut Al-Najdah yang melakukan dosa besar akan melalui penyiksaan di dalam neraka, tetapi mereka tidak akan berada lama dalam neraka dan kemudiannya akan dimasukkan ke dalam syurga. Okey, pandangan aliran yang keempat adalah Al-Sufriyah. Ziyad Ibnu Al-Asfar merupakan pemimpin bagi Al-Sufriyah. Beliau berpendapat bahawa tidak boleh membunuh anak-anak orang musyrik. Orang-orang musyrik yang dimaksudkan di sini adalah orang yang menyekutukan Allah dengan segala apapun. Okey. Orang musyrik ni dia membagikan kepada dua dosa dalam dua golongan. Yang mana pertama dosa membunuh dan dosa berzina. Yang kedua dosa meninggalkan solat dan puasa. Yang mana golongan kedua ini tidak dianggap sebagai kafir. Kerana bagi mereka isi kufur bagi aliran ini terbagi kepada dua, iaitu kufur diinkar al-nikmah, iaitu mengingkari nikmat Tuhan. Kedua pula kufur ingkar al-rububiyah, iaitu mengingkari Tuhan. Oleh itu, bagi As-Sufriyah, orang-orang kafir tidak diistilahkan kepada orang yang keluar daripada Islam. Yang terakhir sekali pula adalah Al-Ibadah. Okey, pemimpin bagi Al-Ibadah ini pula Abdullah Ibnu Ibad, yang mana merupakan antara pemimpin yang sederhana di antara golongan Khawarij yang lain. Kefahaman Al-Ibadah tentang dosa besar adalah sebagai pelaku dosa besar muwahhid, iaitu yang mengesahkan Tuhan tetapi tidak layak digelar sebagai mukmin dan dianggap sebagai kafir al-millah. Kafir al-millah di sini bermaksud tidak membuatkan seorang pelaku dosa besar itu keluar daripada agama Islam. Ditambah lagi, manakala menurut Al-Baqillani, dia membezakan iman dan Islam dengan menyatakan bahawa setiap mukmin adalah Muslim, tetapi tidak setiap Muslim itu bererti mukmin. Oleh itu, secara selaras dengan pandangan Al-Asy'ari, Al-Maturidi, iaitu tokoh lain bagi Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menolak kepada fahaman Mu'tazilah tentang dosa besar kerana Al-Maturidi berpendapat bahawa orang yang melakukan atau berdosa besar masih tetap beriman dan mengenai soal dosa besar yang dilakukan itu akan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Secara tuntasnya, tiada orang mukmin yang akan kekal di alam neraka meskipun mereka adalah pelaku dosa besar yang sesungguhnya. Sebesar-besar manapun dosa besar yang mereka lakukan, yang dinyatakan dalam pandangan Al-Khawarij dan aliran Mu'tazilah yang bertentangan dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Okey. Ini bermaksud tiada pandangan selain daripada pandangan aliran Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak adalah berlainan, iaitu bertentangan. Aliran Khawarij dan aliran Aswajah adalah bertentangan. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Terima kasih. Okey, terima kasih saudari panel kedua kita. Sungguh intelektual ya penjelasan yang diuraikan tadi. Sebab bila kita dengar tadi kan, sekejap. Bila kita dengar dengan teliti tadi, mungkin kita tahu yang apakah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap pelaku dosa besar, mungkin itu biasa. Tapi apa yang dihuraikan oleh panel kedua kita tadi dan aliran firqah lain, maksudnya pandangan selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah, rupanya ada pandangan lain terhadap pelaku dosa besar. Sampaikan ada yang menganggap dosa besar itu terus masuk neraka, maksudnya terus kafir gitu.
Maksudnya satu ilmu baru lah, satu ilmu baru bagi saya dan juga mungkin viewer-viewer Facebook kita. Jadi terima kasih kepada saudari panel kedua kita. Jadi rasanya sudah di penghujung ni. Baiklah, saya masuk kepada kesimpulan terhadap kedua-dua panel kita. Baiklah, kita sebagai umat Islam perlulah sentiasa berpegang teguh dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana hari ini terdapat banyak penyelewengan yang berlaku dan ini amat membahayakan kepada akidah kita sebagai umat Islam. Baiklah, contoh fenomena penyelewengan yang berlaku adalah golongan yang memerangi Islam dari dalam, penolakan sesetengah umat Islam dalam isu akidah. Antaranya golongan yang menolak hadis, golongan yang mengambil hadis mutawatir saja, golongan yang tidak menerima pakai hadis ahad dan juga sebagainya. Baiklah, oleh itu terdapat beberapa cara ya sebenarnya memelihara pegangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah ni, iaitu belajar akidah daripada guru yang diiktiraf, sentiasa merujuk kepada Al-Quran dan hadis, sentiasa bergaul dengan alim ulama dan menghindari orang yang terlibat dengan ajaran selain daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Baiklah, selain itu kepentingan berpegang kepada Ahlussunnah wal Jamaah adalah dapat membersihkan akidah daripada kesesatan, amalan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak sesat kerana kita berpandukan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay, apabila kita ingin kembali menjadi umat Islam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ikutan bangsa-bangsa lain di dunia, juga sebagai pemimpin umat manusia seluruhnya sebagaimana telah dicapai oleh umat Islam di zaman kegemilangan terdahulu, maka umat Islam pada hari ini perlu kembali kepada asas dan prinsip-prinsip yang telah dapat menyatu padukan umat Islam seluruhnya sebagaimana yang telah dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, baiklah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan Puteri tersenyum-senyum melihat mempelai di Rangers Tipilis. Senyum-senyum jangan tak senyum, sudah kita di penghujung majlis. Saya mewakili pengacara majlis ingin mengucapkan sekejap. Terlalu besar yang muka di sini. Sekejap. Okey. Habis sudah kan? Okey. Okey, baik, saya mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan bicara santai kita pada pagi ini secara langsung ataupun tidak. Saya juga mewakili ahli panel yang lain ingin meminta maaf sekiranya terdapat kesalahan atau kesilapan dalam berpandangan sepanjang majlis. Moga kita semua akan beroleh keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih di atas kesudian semua hadir untuk memeriahkan majlis bicara santai kita. Baiklah, di kesempatan ini juga saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarakan majlis. Pergi ke durian, memetik kelapa, kelapa muda, si kelapa barli. Jari disusun, maaf dipinta, panjang usia bersua kembali. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.